Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang teori kematangan. Iaitu teori Arnold Geisel 1880 sehingga 1961. Okey, sedikit pengenalan tentang biodata tokoh. Nama Arnold Lucius Geisel, lahir pada 21 Jun 1880. Tempat lahir beliau Alma, Wisconsin. Manakala tarikh kematian pula 29 Mei 1991 pada usia beliau 80 tahun. Beliau merupakan warga negara Amerika dan beliau juga dikenali sebagai pengkaji dalam perkembangan kanak-kanak. Dari aspek jasmani, berlaku peningkatan kemahiran dalam pertumbuhan fizikal seperti berjalan, melihat, mendengar, membuat kerja dan sebagainya. Dan perubahan tersebut bersifat kualitatif, iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terdahulu. Pertumbuhan kanak-kanak pula berlaku dari aspek pertumbuhan saiz badan, berat, gigi, tinggi, struktur badan dan sebagainya yang boleh diukur secara kuantitatif. Perubahan tersebut dapat diukur dalam unit gram dan sentimeter dan pertumbuhan yang biasa akan berhenti apabila organisma itu sampai ke peringkat matang atau dewasa. Assalamualaikum, nama saya Umi Kasum Tidul Wahab. Nombor tablet saya I231066660. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang teori asas perkembangan dari segi mental. Okey, dari segi mental ni, kanak-kanak ni dia mampu berfikir dan mengingat sesuatu perkara. Okey, dengan hal yang demikian, kanak-kanak juga mampu meningkatkan perkembangan minda dan perkembangan minda dan otak dengan baik. Okey, selain itu, dengan contoh, kita sebagai guru mampu meningkatkan tahap perkembangan minda mereka dengan cara kita melakukan aktiviti yang dapat merangsang pemikiran mereka, untuk mereka mula berfikir dari sejak kecil. Aspek emosi pula iaitu kemahiran mengawal perasaan dalam situasi tertentu, iaitu budak bawah umur 4 tahun mereka sukar untuk mengawal emosi mereka, sebabnya bukan mereka umur daripada 5 ataupun 6 tahun. Bila 5 dan 6 tahun mereka dah mahir dalam mengawal emosi disebabkan persekitaran. Tapi bagi mereka yang 4 tahun ke bawah, mereka sukar untuk mengawal emosi mereka. Iaitu pelbagai emosi, contohnya macam marah, sedih, gembira, kecewa dan sebagainya. Yang kedua, aktiviti ini dapat menggambarkan perasaan seseorang kanak-kanak sama ada marah atau gembira. Contoh macam budak bawah 4 tahun, bila ibu bapa happykan mereka akan ikut perasaan orang tua juga. Macam kalau umur 5-6 tahun, mereka lebih kepada bermain, dalam aspek bermain, dalam dengar muzik ataupun layan cerita dan sebagainya. Ini adalah aspek sosial. Faktor persekitaran ini merujuk kepada persekitaran bayi, contohnya dalam rahim ibu. Contohnya ibu tu pengambilan makanannya, pengambilan oksigennya akan mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan bayi dalam rahim. Seterusnya, menurut beliau, proses kematangan ini tak boleh dipaksa sebab
Beliau berpendapat bahawa kematangan ini akan berlaku apabila kebolehan kanak-kanak itu sampai kepada titik dan kematangan tertentu, iaitu mengikut pola dan urutan yang tersendiri. Dengan itu, biasa lebih menitik beratkan keupayaan ibu bapa untuk mengajar kanak-kanak dan perkara terdahulu daripada jadual. Contohnya, kanak-kanak akan duduk, berjalan, bercakap apabila mereka bersedia dan sistem saraf sudah matang sepenuhnya. Seterusnya, peringkat pertumbuhan. Peringkat pertumbuhan ini ianya terbagi kepada 5 peringkat. Pada peringkat pertama, kanak-kanak akan menunjukkan kematangan emosi pada usia 1 bulan. Sebagai contoh, isyarat tangisan dan isyarat senyuman. Selain itu, pada peringkat ini juga, kanak-kanak juga akan menunjukkan kematangan fizikal pada usia 4 bulan. Sebagai contoh, pergerakan mata. Peringkat kedua ialah umur di antara 1 hingga 2 tahun. Di peringkat ini, kanak-kanak mula berlatih memperkukuhkan otot kaki untuk berjalan dengan lebih stabil dan mula boleh berlari. Ibu bapa mereka boleh membawa anak-anak mereka ke kawasan taman permainan atau kawasan yang lebih luas. Ibu bapa juga digalakkan memberikan dorongan kepada anak-anak mereka walaupun anak mereka telah gagal menjalan dengan baik atau stabil. Dorongan yang memberikan kepada kanak-kanak akan menubuhkan keyakinan kanak-kanak. Kanak-kanak juga tahu perkataan jangan dan memahami makna perkataan itu, di mana kanak-kanak berhenti daripada melakukan sesuatu perbuatan mereka lakukan. Apabila mendengar perkataan jangan, kanak-kanak menguasai bahasa, namun percakapan mereka masih pelik. Peringkat ini berumur 2 hingga 3 tahun. Kondisi mata, tangan dan kaki mula terbentuk. Boleh menggunakan ayat mudah dan boleh menguruskan diri seperti makan dan memakai kasut. Peringkat ini dikali sebagai peringkat ketiga. Menurut teori Arnold Gesell, iaitu teori kematangan, pada tahap keempat iaitu teori kematangan fizikal, kanak-kanak sudah kukuh. Contohnya, kanak-kanak boleh menunggang basikal beroda 3 dengan sendiri dan kanak-kanak boleh juga menuruti arahan dengan begitu mudah daripada ibu bapanya. Selain itu, kematangan motor halus dan motor kasar kita boleh lihat pada tahap ini. Seperti mana yang saya beritahu tadi, iaitu bagi motor kasar, kanak-kanak boleh menunggang basikal beroda 3 dengan sendiri. Malah ibu bapa perlulah mengawasi daripada jauh ataupun dekat untuk mengelakkan sebarang kecederaan yang akan berlaku. Selain itu, kematangan motor halus pula, kanak-kanak boleh merangsang anggota tangan dengan memegang pedal basikal itu. Oleh itu, dengan aktiviti ini, perkembangan kanak-kanak juga kita boleh lihat dari masa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang perkembangan kanak-kanak pada peringkat kelima. So kalau kita tengok pada poin yang pertama, pada peringkat kelima, kanak-kanak dah mula dapat membezakan antara benda yang baik dan juga yang buruk. So pada perkembangan kanak-kanak dalam untuk pembesaran dia, pada peringkat kelima ini kanak-kanak secara totalinya mereka dah dapat bezakan antara benda yang baik dan juga benda yang buruk. So benda ni memang perkembangan kognitif ini berlaku pada peringkat ini, di mana mereka dah mula faham apa itu benda bahaya dan benda tak bahaya. So mereka dapat membezakanlah sama ada keadaan itu selamat ataupun keadaan itu tidak selamat untuk mereka. So seterusnya kita tengok kepada yang kedua, mereka ni mula mengajukan atau mengemukakan soalan secara berperingkat. Apabila mereka ini tertarik ataupun berminat pada sesuatu hal yang mereka tidak tahu atau faham, maka kanak-kanak pada peringkat ini akan bertanyakan dan mengajukan soalan kepada ibu bapa dan juga guru, untuk mereka lebih mengetahui ataupun lebih faham apa yang mereka minati dan apa yang mereka nak tahu. Dan seterusnya kalau kita tengok
pada peringkat kelima ni, poin ketiga adalah mereka berlakunya proses berinteraksi antara satu sama lain. Kalau kita tengok poin kedua tadi, mereka mengajukan soalan secara berperingkat. Apabila mereka mengajukan soalan secara berperingkat, maka berlakunya proses berinteraksi kanak-kanak dengan guru ataupun ibu bapa mereka. So pada peringkat ini, kanak-kanak dah mampu berinteraksi dan juga bersosial dengan orang lain. Sebenarnya kita tengok poin terakhir, mereka dah mula mendengarkan pendapat orang lain. So pada peringkat kelima ini, mereka dah mula mendengarkan kata-kata orang lain. Contohnya, benda ini tak elok, benda ni elok, dan bagaimana buat sesuatu kerja atau aktiviti. So pada peringkat ini, ibu bapa dah boleh menerangkan apa yang perlu diterangkan kepada kanak-kanak. Contohnya tentang bahaya ataupun benda yang selamat untuk kanak-kanak, ataupun apa-apa yang kanak-kanak tak tahu. So pada peringkat ini, kanak-kanak memang dah mula mendengarkan pendapat dan juga nasihat daripada orang lain. Okey, sekian, terima kasih. Okey, secara keseluruhannya, teori kematangan yang telah diperkenalkan oleh Arnold Giselle mempunyai banyak kelebihan dan kepentingan tersendiri. Oleh itu, setiap aspek yang telah diperkenalkan oleh beliau seperti aspek jasmani, emosi, sosial dan mental perlu dititik beratkan dengan sebaik mungkin agar pertumbuhan kanak-kanak berlaku secara optimum dan efisien. Terbuktilah pertumbuhan ini dapat membentuk sifat yang positif. Hal ini dapat mampu membentuk kualiti pertumbuhan kanak-kanak yang baik dan sebagainya. Thank you for watching.